Baik, bertemu kita pada hari ini bagi salah satu aktiviti ya, bulan bidang pencegahan dadah untuk sekolah tahun 2021. Yang bersama muka-muka Tuan Muhammad, seterusnya Tuan Muhammad sama guru golongan murid dan Cik Suriati binti Awang Muhammad, guru supervisor BPDA merangkap tutor bidang pendidikan sains. Baik, sebenarnya anak-anak pelajar sekalian, selain daripada pandemik COVID-19 yang sedang melanda negara kita sekarang ni, ada satu lagi masalah sosial yang memang tak pernah putus dalam negara kita, iaitu masalah penyalahgunaan dadah. Sehingga kita telah pun mengisytiharkanlah bahawa dadah ni merupakan musuh nombor satu negara. Itu antara inisiatif lah yang telah dibuat untuk masalah khususnya. Jadi sempena peringatan Hari Ikatan Kebangsaan ke-78 pada tahun 2021, kita telah pun melancarkan program tersebut pada 19 Februari yang lalu dengan temanya pada tahun ini iaitu Lebih Baik Cegah. Jadi kami daripada SMK Kebun Jaya mengambil inisiatif inilah untuk sama-sama dengan anak pelajar untuk mengadakan sedikitlah siap bual bicara. Kita nak cerita tentang lebih baik cegah sekolah bebas dadah. Jadi bersama dengan barisan panel yang ada ini, cikgu mulakanlah untuk slot yang pertama. Sebagai bagaimana kita nak cerita sikit, nak tanya sikit sebenarnya dengan puan-puan tentang latar belakang PPDA di sekolah kita, dan juga kalau nak kaitkan dengan lebih baik cegah sekolah bebas dadah ni, peranan puan sebagai puan, mana kita nak share sikit dengan anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada kaunselor, guru, panel, bagi kita bersama Cik Suriati dan pengarah program PPDA di SMK kita ya. Alhamdulillah ya. Berkaitan dengan program PPDA ini, sebenarnya ia akan merupakan satu saranan dan juga arahan dari Kementerian Pendidikan Malaysia sejak tahun 2000. Ini adalah kerana keadaan wabak ataupun masalah dadah. Masalah dadah ini begitu menular, begitu besarnya terhadap negara kita Malaysia. Jadi Kementerian Pendidikan Malaysia mengambil inisiatifnya untuk memastikan agar pelajar-pelajar, murid-murid di sekolah tidak terjebak dengan masalah dadah. Ini kerana keadaan jika ianya berlaku di peringkat rendah ataupun umur yang masih muda, dia akan menyebabkan masalah dalam negara semakin muda. Jadi inisiatif ini maka arahan semua sekolah di seluruh negara di bawah Kementerian Pendidikan adalah wajib melaksanakan program pendidikan pencegahan dadah. Dan beberapa insentif dan pertandingan telah diadakan dengan kerjasama AEDK, Kementerian Pendidikan, Jabatan Kesihatan dan KPM sendiri ya, menganjurkan pertandingan bilik sumber, pendidikan pencegahan dadah, laluan pendidikan pencegahan dadah bagi yang tidak ada di sekolah, kemudian juga pertandingan kebudayaan ya, antaranya di Kebaran, Sajak, yang Provinal tu. Okey, jadi keadaan ini menjadi satu budaya lah di sekolah, termasuklah SMK ini saja. Dari segi peribadi, saya sangat kerja ini memastikan ya, sekolah khususnya di bawah pimpinan saya tidak ada pelajar yang positif dadah, dan langkah-langkah yang kita ambil ialah kita begitu seriuslah dalam melaksanakan program PPDA, khususnya pada bulan PPDA yang kita telah
ada pada bulan Mac, ya. Dan juga sepanjang tahun, maka sekolah ini daripada institusi yang kita bertahun-tahun itu kita telah pun berjaya ya, ke peringkat yang tertinggi, iaitu menjadi juara melaksanakan menyediakan bidik laluan laluan sumber PDA pencegahan bencana dalam pendataan pada tahun 2018 ya, 2018. Dan sebelum ini saya sendiri juga telah mendapat anugerah dalam pelaksanaan pendidikan pendidikan dalam di SMK Maran 2 pada 2005 ya, juga peringkat kebangsaan. Jadi saya sangat berharap agar kerja buat ini diteruskan ya, sehingga kita dan saya nak juga menarik kepada kesejahteraan lebih baik juga ya. Jadi program PDA ini merupakan satu program yang lebih baik juga. Maknanya kita mendekatkan kepada pelajar tentang apa itu dadah sendiri, termasuklah dadah ya, dan kesannya kepada anak-anak pelajar melalui pameran dan juga aktiviti-aktiviti yang mereka menyertai secara langsung. Jadi harapan kita semua perkara yang positif tadi dapat dipahami dan dihayati, dan seterusnya anak-anak pelajar tidak menghadiri permasalahan dalam ini. Seterusnya dari segi pameran ialah merupakan satu one-stop center yang mereka boleh tengok, boleh lihat dan boleh kaji. Daripada pengembangan yang disediakan oleh guru-guru dan juga berbadan secara tidak langsung, mereka akan faham dan menghayati apa yang mereka buat. InsyaAllah mereka ini akan tidak ataupun tidak akan terpengaruh dengan pendidikan, tidak terpengaruh dengan masalah dadah di sekitar. InsyaAllah. Yang saya cakap dulu. Terima kasih. Terima kasih Puan. Maksudnya seperti ini betul ya, kita pastikan bahawa program pendidikan sekolah perlu dilaksanakan setiap tahun ikut arahan Kementerian Pendidikan Malaysia berkaitan setiap tahun 3 dan kita tahu. Dan juga tanya diucapkan di bawah tanpa kepimpinan sebagai seorang mentor, kita telah berkali dua kali menempatkan diri mengenai pertandingan PDA tingkat kebangsaan pada tahun 2005 dan 2018. Jadi maksudnya komitmen pentua di sekolah sangat memainkan peranan bagi menjayakan satu-satu maksudnya satu-satunya program PDA yang berkaitan dengan dadah yang ada di sekolah. Jadi maksudnya itulah peranannya yang pertama. So yang seterusnya kita pergi kepada yang kedua, kita nak tanya dengan Cik Suryati selaku asesor PDA sekolah dan juga sebenarnya merupakan soal kepentingan. Kita nak tanya tentang apakah sebenarnya yang kita nak faham tentang maksud penyalahgunaan dadah. Maksudnya salah guna tu apa? Kita nak budak kita faham apa yang dimaksudkan dengan kita nak pelajar kita faham apa yang dimaksudkan dengan penyalahgunaan itu sendiri. Macam mana kita nak mereka jelas bahawa salah guna dadah tu yang macam ni yang melibatkan boleh melibatkan bahaya bagi kita. Itu saya jemput Sekretari untuk slot yang kedua. Ya. Terima kasih moderator Puan Ayu binti Amini, Guru Kaunsil SMP Timur Jaya yang dihormati Puan Nohayati binti Muhammad, Penuntut SMP Jaya, Tuan Haji Zulkifli bin Sama, PKM SMP Timur Jaya. Jadi saya selaku guru PDA ya nak menyeru pada pelajar ya, nak maklumkan kepada pelajar apakah yang dimaksudkan dengan penyalahgunaan dadah ni. Jadi penyalah dadah ni sejenis bahan kimia psikoaktif yang boleh mengganggu sel-sel neuron dan seterusnya menyebabkan pergerakan impuls ataupun maklumat yang melalui saraf itu jadi lambat. Jadi
Contohnya menyebabkan gerak bala terhadap rangsangan itu jadi lambat. Jadi apakah yang dimasukkan dalam penyalahgunaan dadah ni? Pengambilan dadah secara berlebihan, dos yang berlebihan, tidak mengikut arahan atau nasihat, serta tidak mendapat preskripsi daripada doktor, dan tujuannya adalah untuk mencari kepuasan dan keseronokan, dan seterusnya menyebabkan seseorang itu menjadi ketagihan, dia bergantung pada dadah tersebut. Okey, terima kasih. Maksudnya dia ambil dadah tu dengan cara penulis yang berlebihan. Itu maksudnya penyalahgunaan, tanpa ada deskripsi daripada dokter. Dan tujuan untuk mencari keselamatan, untuk mencari keselamatan juga. Sedangkan dadah sebenarnya telah digunakan dari nasi batas untuk merawat penyakit. Tapi sekarang berlaku secara ini, dia apa itu lebih daripada dos yang letak tu. Itu mana yang dimaksudkan, anak pelajar sekalian. Okey, baik. Jadi kita dah faham dah apa itu penyalahgunaan. Jadi lepas ni ingat, jangan suka nak ambil ubat yang lebih di klinik atau hospital. Kita makan tu rasa syok, Buat campuran sendiri. Buat campuran sendiri. Itu memang tak kita salah guna lah maksud. Ikut nasihat doktor. Jadi ikut nasihat doktor. Okey, baik. Terima kasih ahli Zulkifli. Jadi kita nak berbalik pada, kita nak pergi pula kepada ahli kita yang ketiga. Sama kita ustaz lah ni, jadi kita ustaz, kita nak dengar dari sudut pandang hukum agama tentang najis dadah. Terima kasih kepada moderator kita pada pagi ini, Ibu Ayub sebagai kaunselor Institut Abu Zaid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan kasih Tuan Tunjuk, rakan panel kita pada pagi ini, iaitu Cik Suryati, juga selaku setiausaha kelab PPDA SMK Kebun Jaya. Berhubung dengan hukum agama tentang dadah, najis dadah, kita di Malaysia ni dah menghadapi masalah penyalahgunaan dadah ni dah sejak sekian lama dah, turun temurun dah, dan sampai ke hari ini nampak gayanya masalah ini merupakan satu masalah kita pada negara kita. Dia memberi kesan yang sangat buruk kepada bukan sahaja dalam kalangan pelajar, bahkan setiap ahli masyarakat yang terbabit dengan penyalahan dadah. Oleh sebab itu, agama Islam menghukumkan kepada penyalahgunaan dadah ini sebagai sesuatu yang haram diambil, dilakukan. Walaupun pada dasarnya dadah itu mulanya diwujudkan, dicipta sebagai ubat, tapi apabila dia salah gunakan, tidak mengikut spesifikasi yang ditahu oleh Ibu Syari tadi, tidak mengikut persepsi doktor sebagainya, dia meninggalkan kesan yang sangat buruk kepada seseorang yang melakukannya. Kesan yang nyata kepada minda akal mungkin. Di dalam Islam, akal itu merupakan asas kepada penentuan kepada individu itu sama ada dia beragama atau tidak. Nabi Muhammad SAW ada menyatakan bahawa tidak ada agama bagi orang yang tidak berakal. Gitu. Sebab itulah suatu hukum agama dia bermula dengan memayis. Dia semula jadi ni daripada anak-anak kecil, dia tidak ada akal, tidak boleh membezakan baik buruk, sampai satu tahap usia peredaran pembesaran dia sampai tahap memayis. Antara itu sampai tahap dia balik, dia berkewajipan untuk melaksanakan segala hukum agama.
yang wajib dia mesti laksanakan dan yang haram dia mesti jauhi. Tentang kaitan dengan dadah pula, jika kita mengambil dadah secara berlebihan, penyalahgunaan ini, jadi dia mengakibatkan seseorang itu tidak boleh menggunakan akal fikiran dia secara waras. Jadi kewarasan itulah yang menentukan agama dia, sama ada dia masih beragama, berpijak ilmu nyata, ataupun dia dah hilang dunia ini. Jadi bila hilang dunia ini, tak ada agama ni. Bahkan dalam kalangan masyarakat pun, masyarakat boleh kata sampah lah. Tapi bila seseorang itu tidak dapat menggunakan akal ni, dan agama kita pun mensifatkan orang yang tidak menggunakan akal ini, dia seperti binatang, bahkan lebih teruk daripada itu. Jadi oleh sebab itu, Islam mengharamkan dadah, seumpama juga mengharamkan arak. Berdasarkan hukum haramnya arak, sebab arak itu merosakkan akal fikiran. Jadi dadah juga berfungsi untuk arak. Jadi Islam mengharamkan. Jadi itulah kata ini yang saya dapat jelaskan tentang hukum agama berhubung dengan penyalahgunaan agama. Okay, jadi maksudnya memang jelas ya saya ini dadah ambil haram. Ini jelas. Itu bukan sejambil itu, masih jambil. Yang terbalik pun, menyimpan, membawa, menyampaikan, semua sekali. Maksudnya sebahan. Hukum jelas ya. Hukumnya harapnya anak baca jelas sangat jelas. Okay, jadi baiklah kita telah pun mengenal kita untuk yang pertama, itu yang kedua dan pengataan lah kita nak panjang tunai ini. Saya nak minta untuk kedua Puan kedua untuk menyatakan apakah sebenarnya harapan Puan pada minggu terhadap program PTDA sekolah itu sendiri, dan juga harapan tentang anak-anak pelajar kita lah, macam mana dia nak jauhkan diri dari terlibat dengan Sikit berkaitan dengan PDA ni ya. Sebenarnya bukan berkaitan dengan data sahaja. Ini adalah melibatkan arak ya. Kelompok rape, violence kan, HIV, independent atau hubungan yang tak menunjuk. Banyak hubungan jenis yang di kalangan lelaki dan perempuan. Okey, jadi dalam perkara tema pada tahun ini adalah lebih baik bermakna apabila kita terjebak khususnya dalam dadah dan penyalahgunaan perkara yang negatif yang dalam kasus tadi ya, memang bila kita sedang terjebak memang kita tidak ada jalan keluar ya, terbukti ya daripada pusat serasi dan sebagainya. Biasanya penagih ini walaupun sudah dibuat pemulihan dan sebagainya, walaupun sudah dipenjarakan, mereka ini akan tetap mengulangi kesalahan yang sama. Kerana masalah dadah ini adalah masalah ketagihan dan jarang ada tetapi jarang yang boleh ubah kepentingan. Dan sudah langkah negara berkembang. Jadi anak-anak pelajar jangan sekali-kali mencuba. Ya, ini perasaan ingin tahu itu bagus, tetapi bukan dalam masalah penggunaan dan ya. Jadi terutamanya sekarang ini ialah tauhid lah, ada dalam berbagai buku gula dan sebagainya yang mungkin pelajar tidak mengetahui. Jadi berikutan dengan itu, pelajar tidaklah sentiasa mengikuti perkembangan tentang maklumat-maklumat berkaitan dengan cara dan sebagai terutama pelajar wanita yang remaja ya, bila dah ada boyfriend dan sebagainya, kadang-kadang mereka ini mengambil kesempatan sama ada mencari sumber pendapatan dengan menjual, memperkenalkan anda semua kepada pengingat dan sebagainya. Akhirnya kamu pilihankan terjebak. Itu juga dengan sikap tingkah laku seorang perempuan dan juga lelaki juga tidak terkecuali. Jangan kita terlampau obses ya, menunjukkan bahawa kita berjidadah dan sebagainya.
ya, kerana ini akan menjadi dendam kepada pihak-pihak yang seperti pengedaran sebagainya, dia menculik dan juga menyuntik terus dadah yang tinggi menyebabkan secara tidak sengaja, tidak terancang, dia tidak mendapat dadah. So, hati-hati dari segi kesalahan, dari segi pergaulan dan sebagainya. InsyaAllah ya, kita sentiasa dekat dengan Allah, sentiasa beriman. InsyaAllah iman itu mutiara hidup, kita akan selamat daripada masalah dadah beri ya. Dan harapan saya agar semua guru pentadbir sekolah pada guru-guru penuh ya, daya hati ikhlas untuk menyelesaikan masalah ini, bukan sekadar melaksanakan program yang diaramkan oleh PPM ya, datang dari hati, insyaAllah ya, selamat. Dan yang itu kita serah pada Tuhan lah ya, di atas kerja bakti kita, amal kita, mencegah dan menjadi satu amal. Saya rasa kita Tuhan ya, semua itu berjaya, sudah bebas daripada dadah. Terima kasih. Jadi maksudnya, kena ingatkan saya juga. Kalau kita memang tak boleh dah tidak cakap. Yang itu juga ya. Jadi seterusnya yang bagi yang terakhir Cikgu nak cakap tentang penyalahgunaan dadah ini ke atas koordinasi badan manusia dan nak bagi tahu kepada peserta-peserta ini tentang saja dan juga Ustaz Ali lah. Nak bagi tahu sangat-sangat kalau ambil dadah tu apa Ustaz yang paling bahaya terhadap pelajar itu. Terima kasih Puan Rahim. Jadi anak-anak pelajar di sana ya. Jadi pesan-pesan penyalahgunaan dadah ke atas koordinasi badan yang pertama iaitu secara saya bagikan kepada kita ya. Okey, yang pertama, seseorang individu itu akan mengalami halusinasi. Apa yang dimaksudkan halusinasi? Jadi kesan penyalahgunaan dadah tadi menyebabkan dia akan berada dalam keadaan halusinasi, iaitu mendengar suara-suara atau objek yang tidak wujud ya, serta menyebabkan gangguan persepsi, ilusi, dan seseorang individu itu akan berada dalam keadaan hayal dan seterusnya dia mungkin akan buat perkara-perkara yang negatif seperti yang kita pernah dengar di media sosial, pembunuhan contohnya. Jadi itulah kesan, salah satu kesan buruk dia, iaitu halusinasi. Okey, yang kedua, kesan penyalahgunaan dadah ni ke atas saraf ialah dadah tersebut boleh meningkatkan tekanan darah, kadar pernafasan dan juga gangguan jantung. Yang mana akibatnya seseorang individu tersebut dia rasa sangat gembira ya, dia sangat aktif, tenaga yang berlebihan, perasaan yang tidak stabil dan seterusnya. Dia akan membuat tindakan yang di luar kawalan. Jadi kita tak dapat fokus dalam tugas yang diberikan. Jadi kat sini cikgu boleh beri kesimpulan bahawa kesan penyalahgunaan dadah ini sangat-sangat buruklah ke atas sistem saraf manusia ya. Terima kasih gambar ini tadi. Ada setakat ni yang ada bagi kita mesti bagi tahu kata kesan dadah kembali cepat. Semua. Jadi yang terakhir kita jumpa Ustaz untuk sama-sama kita nak kongsikan dengan pelajar apakah amalan harian yang boleh mereka amalkan ataupun apakah sepatutnya yang mereka kena laksanakan sebagai seorang Islam untuk jauhkan diri dari tadi terjebak sebenarnya dengan masalah terpengaruh dengan penyalahgunaan dadah. Terima kasih Cikgu Ayu. Para pelajar dan bidang pendengar sekalian, di sini ada beberapa langkah untuk pencegahan daripada terlibat dalam rancak habis dadah, terutamanya kepada golongan remaja. Jadi ada banyak peranan sebenarnya yang boleh dimainkan oleh bukan sahaja guru-guru, bahkan juga beberapa kalangan masyarakat, kepentingan masyarakat, bahkan sebaya sampai ke negara tersebut. Cuma di sini saya nak menunjukkan beberapa pendekatan agar anak-anak yang remaja ni dapat terlepas daripada terjebak dengan mentah haji dadah Allah. Jadi yang pertamanya, apa-apa hal pun mestilah bermula dengan ibu bapa.
Dan ibu bapa patutlah menunjukkan teladan yang baik kepada anak-anak mereka, terutamanya dalam memberikan kasih sayang yang sewajarnya kepada mereka. Adakan masa setiap hari untuk bermesra dengan anak-anak dan bertanyakan khabar permasalahan harian mereka, tentang pergaulan harian mereka, tentang pelajaran mereka, khususnya anak-anak di sekolah. Samping itu, mengajar mereka untuk menyelesaikan masalah diri sendiri berhubung dengan perasaan, tekanan perasaan harian. Seharian mereka keluar rumah, bergaul dengan rakan, belajar dengan guru dan sebagainya. Ibu bapa perlu mengambil tahu dan cuba bersama dengan anak untuk menguraikan masalah dalaman mereka sendiri, agar mereka tidak membuat tindakan mengambil sesuatu bahan untuk menenangkan perasaan itu. Jadi samping itu juga, ibu bapa perlu memberitahu kepada anak-anak bahawa penyalahgunaan bahan-bahan yang boleh menyebabkan diri kita menjadi kena daripada masalah. Jadi itu satu tanda sistem semula jadi badan kita itu direncatkan dia punya fungsi asal dia melalui bahan-bahan terlarang, dan itulah yang menyebabkan rosaknya kita punya gaya fikiran, gaya menghuraikan permasalahan diri, perasaan utamanya. Jadi memberitahu kepada anak-anak ni bahawa bahan-bahan ubat-ubatan yang berada di pasaran itu janganlah diambil secara sukarela, sewenang-wenangnya, terutamanya dalam kalangan rakan-rakan. Ramai di antara rakan-rakan di luar sana tu yang seperti yang disebut oleh Tuan Ketua tadi, hanya mengambil peluang, cari peluang untuk kesenangan diri dia, untuk menganiaya orang lain. Dia benda ni, anak lelaki yang orang dia hanya gurau-gurau, hanya main mula ni, sorok-sorok. Sebenarnya dia memberi kesan yang sangat buruk kepada perkembangan individu sendiri. Dan kita sebagai orang yang beragama Islam, sudah pastilah amalan ibadat kita, amalan adab kita sama manusia itu satu pendekatan yang ampuh untuk menghindarkan diri kita daripada memilih jalan singkat dalam kita menyelesaikan masalah kita. Tunaikan kewajipan terhadap agama kepada Allah dan hiduplah dalam kalangan masyarakat dengan cara aman, damai. Jangan cari musuh, jangan suka mengambil peluang dari kekurangan kelemahan orang lain dan sebagainya. Kerana dia boleh menyebabkan konflik di dalam perhubungan kita. Dan perlulah kita jauhi diri kita daripada rakan-rakan yang kita kenal pasti, boleh kenal pasti cubaan-cubaan mereka untuk merosakkan kita, untuk menganiaya kita. Hindari mereka, jangan hampir dengan mereka. Dan banyaklah peranan-peranan yang lain yang boleh dimainkan sebagai rakan, sebagai adik-beradik, bimbinglah adik-beradik kita, selalulah nasihat dan sebagainya. Jadi insyaAllah kita semua memainkan peranan dalam mengawasi diri kita sendiri, terutamanya rakan sekeliling kita, anak-anak kita, anak pelajar kita, dalam menghindarkan diri daripada terjebak dengan najis dadah. Terima kasih Ustaz. Maksudnya
mana apa yang disarankan oleh Ustaz, peranan sekadar belajar, tapi berbudi dari rumah, waktu, kemudian adik-adik, saudara adik-adik, kawan-kawannya dan seterusnya masyarakat. Dan yang penting sekali, Ustaz disarankan, jaga amal ibadah, pasti insya-Allah automatik. Anak-anak baca, dia boleh jauhkan diri sebenarnya yang daripada kesempatan menjadi ibadah. Baik, itu saya rasa cukup sampai ini sajalah perbincangan kita, buat bicara kita tentang apa yang dah kita bincangkan tadilah berkaitan dengan program kita sekolah yang berkaitan dengan sekolah. Itu saya akhiri pertemuan kita ini dengan cakap patutnya dalam bujana perosak bangsa remaja terlibat mudah terpedaya. Pendidikan diberi kesedaran dijana terhapuslah dadah musuh negara. Ini sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.